Apa cabaran yang paling susah dalam mengawal harga barang? Sebenarnya untuk mengubah persepsi orang ramai ni yang jadi satu perkara yang paling susah. Mengubah mindset dan sebagainya. Isu harga barang ni sebenarnya adalah isu global. Dan pihak kerajaan tidak, dalam mana-mana dunia pun, pihak kerajaan tidak mempunyai kuasa untuk mengawal harga barang. Tak boleh kita nak menentukan harga barang kerana ianya ditentukan oleh pasaran. Macam Malaysia sebagai sebuah negara pasaran bebas, tentu saja market forces ataupun kuasa pasaran akan menentukan harga, bukan menggunakan undang-undang dan sekatan untuk meletakkan harga barang. Tapi rakyat Malaysia masih lagi tidak sedar perkara ini dan masih lagi menganggap bahawa pihak kerajaan berkuasa untuk menetapkan harga barang. Setakat ini kita hanya menetapkan harga barang untuk barang-barang yang bersubsidi, iaitu 7 sahaja harga barang yang dikawal, iaitu gula, gandum, minyak masak, beras ST15, diesel, RON 95 petrol dan juga gas LPG, gas masak. 7 saja yang dikawal. Yang lain tidak dikawal oleh kerajaan. Jadi ianya bergerak turun dan naik mengikut kuasa pasaran. Dan kita cuma kawal sewaktu musim perayaan. Misalnya hari raya puasa, kita kawal 20 barangan, hanya 2 minggu. Selepas itu dia akan pulang balik kepada pasaran dia untuk menentukan harganya. Jadi maknanya memang kerajaan tidak mengawal harga. Di mana seluruh dunia pun kerajaan tidak ada mengawal harga dan sebagainya. Jadi pengguna lah yang sepatutnya memainkan peranan untuk menentukan sebarang harga naik ataupun turun. Tetapi malangnya adalah agak sukar untuk mengubah pengguna menjadi pengguna yang bijak. Pengguna akan sentiasa meletakkan kuasa mereka kepada kerajaan. Bagi mereka, kerajaanlah yang sepatutnya mengawal harga, sedangkan sepatutnya mereka yang mengawal harga. Jadi masalah saya bukan untuk mengawal harga, tapi untuk menyedarkan orang ramai bahawa kuasa mengawal harga adalah di tangan mereka, bukan di tangan kerajaan. Okey, dari segi harga barang ni, kadang-kadang kita hanya melihat kita sebagai pengguna semata-mata. Kita tidak melihat kita sebagai pengeluar. Kita tidak pernah meletakkan diri kita sebagai peniaga. Kalau kita terlampau menekan harga, kesannya adalah besar, iaitu peniaga tidak akan menjual barangan tersebut. Kalau kita tekan, misalnya tahun lepas, saya meletakkan harga ayam yang terlampau rendah untuk bulan puasa. Peniaga akhirnya mengatakan dia tak payah jual ayam. Kalau jual ayam untung 20 sen, dia kata tak payah jual. Jadi terus tidak ada ayam. Jadi sebab itulah dalam menentukan harga, kita kena ambil elemen keuntungan sedikit untuk peniaga dan keuntungan juga kepada pengguna. Kalau kita terlampau tekan harga, misalnya produk-produk pertanian, kita juga harus memikirkan tentang petani-petani yang perlu hidup. Kita juga perlu memikirkan nelayan-nelayan yang perlu hidup. Kalau kita tekan harga terlampau teruk, kita akan melahirkan kemiskinan baru di kalangan nelayan dan petani dan akan menggagalkan usaha Kementerian Pertanian untuk meningkatkan taraf hidup petani dan nelayan. Jadi inilah, kalau kita tekan sangat harga kepada peniaga-peniaga kecil, kita akan menyebabkan kerugian yang besar yang menghalang perkembangan peniaga-peniaga kecil dan juga penjaja-penjaja kecil. Jadi sebab itulah kepada kerajaan, balance ini yang agak sukar untuk dicari dalam menjaga kepentingan pengguna, tapi dalam masa yang sama juga untuk memberi peluang kepada penjaja-penjaja kecil untuk mendapatkan keuntungan, memberi peluang kepada petani dan nelayan untuk meningkatkan taraf hidup dengan menjual produk pertanian. Jadi sebab itulah kadang-kadang pengguna juga perlu faham dilema yang dihadapi oleh kerajaan.